Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Syafiq bin Awang Juri, pemegang kad matrik 4213002391. Hari ini saya dan rakan-rakan akan membentangkan serba sedikit mengenai taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom telah dibangunkan oleh seorang teori pendidikan yang bernama Benjamin Bloom pada tahun 1950. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, taksonomi bermaksud taksonomi ialah kajian mengenai prinsip, peraturan dan amalan dalam pengelasan organisma berdasarkan persamaan perbezaan sifat organisma tersebut. Dalam bidang pendidikan, taksonomi ialah satu model yang biasa digunakan untuk menganalisis bidang-bidang pendidikan. Ia berkaitan dengan objektif-objektif pendidikan yang melibatkan bidang-bidang seperti pengetahuan, kesikapan dan juga psikomotor. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya. They ask you how you are, you just have to say that you're Terima kasih kepada sahabat saya. Seterusnya, saya Hafiz Afidimi Ilyas, bernombor metrik 443004871. Saya akan menerangkan tentang domain psikomotor. Apa itu domain psikomotor? Psikomotor adalah berkaitan dengan pergerakan anggota fizikal, yang mana guru-guru mengajar pendidikan jasmani akan mendapati pengawalan pergerakan anggota sebagai satu tujuan dalam pendidikan atau pembelajaran. Pada peringkat prasekolah atau sekolah rendah agak amat sesuai untuk digunakan psikomotor kerana pemikiran pada sekolah rendah berbeza dengan pemikiran pada sekolah menengah aras tinggi. Di samping itu, murid tersebut dilatih bagi menguasai kemahiran khusus yang tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kemahiran mengelecek dalam permainan bola sepak. Itu sebagai contoh. Sebagaimana dalam domain kognitif dan efektif, domain psikomotor turut mempunyai hierarki tersendiri seperti yang dikemukakan oleh taksonomi Simpson dan taksonomi Chilwell. Taksonomi Simpson membahagi aspek psikomotor pada 5 peringkat, iaitu pengamatan, persediaan, pergerakan terkawal, mekanisme dan pergerakan khusus. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih sahabat saya. Nama saya Muhammad Helmi bin Abdul Rauf, memegang kad matrik 4213003321. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang dominan efektif. Okey, dominan efektif ni juga menyokong dominan kognitif, yang mana dominan ini melibatkan aspek perasaan dan emosi. Ia juga untuk mewujudkan suasana yang menyeronokkan dan disukai oleh murid. Dominan efektif membantu untuk meningkatkan minat, motivasi serta keinginan murid untuk belajar supaya pembelajaran yang dinilai olehnya pada awalnya murid itu merasa sukar menjadi lebih senang. Dominan efektif ini mengetengahkan 5 kategori pendidikan kemahiran, iaitu menerima, tindak balas, menilai, mengelola dan memberi watak melalui sesuatu himpunan. 5 kategori ini telah disusun sebagai tingkah laku yang paling mudah kepada yang paling sukar. Okey, efektif ini juga memberi maksud penerimaan, yang mana penerimaan itu mewujudkan satu fenomena yang menunjukkan pelajar itu sensitivity, keperhatian, kesedaran dan kesediaan seseorang individu untuk mendengar dan memberi perhatian kepada guru. Sebagai contoh, murid mendengar nasihat guru dengan hormat. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada sahabat saya. Terima kasih. Baiklah, seterusnya adalah domain yang terakhir ataupun yang ketiga, iaitu domain kognitif. Domain kognitif terbagi kepada 3 aras, iaitu aras tinggi, sederhana dan juga rendah. Aras rendah terbagi kepada 2 bahagian, iaitu pengetahuan dan juga pemahaman. Pengetahuan merupakan aras kognitif yang terendah yang melibatkan proses kembali maklumat, fakta, definisi dan sebagainya. Manakala pemahaman merupakan aras pelajar menyertakan idea-idea utama
dalam perkataan mereka sendiri. Sebagai contoh kita dapat lihat, sayang, ya baby, sayang tahu tak soalan nombor 1 ni? Saya tak tahu lah. Cuba baby baca soalannya. Apakah, bilakah Hari Kemerdekaan Malaysia? Senang je lah baby. Hari Kemerdekaan Malaysia ialah 31 Ogos 1967. Oh ya ke? Terima kasih. Sama-sama. Okey, seterusnya adalah arah sederhana. Arah sederhana terbagi kepada dua, iaitu aplikasi dan analisis. Okey, aplikasi adalah pelajar menggunakan pengetahuan dan maklumat atau teori, prinsip, hukuman atau prosedur berdasarkan kefahaman mereka tentang pengetahuan tersebut, kemudian mengaplikasikan dalam situasi yang baru. Selain analisis pula adalah aras kognitif yang menunjukkan bahawa pelajar boleh mengasingkan idea-idea dalam komponen-komponen yang berasingan dan dapat menunjukkan mereka memahami hubungan antara komponen-komponen tersebut. Dalam proses analisis, pertimbangan dan penghakiman adalah satu cara yang penting bagi mendapatkan satu kesimpulan. Kesimpulan itu adalah merupakan hujah-hujah atau bukti-bukti. Okay, sebagai contoh, bang, tumpang tanya, saya nak beruduk tapi tak ada air lah kat sini, macam mana? Oh, mudah. Jadi Islam ni mudah. Kalau kita tak ada air satu tempat tu, satu daerah tu, so kita boleh bertayamum. Okey, sini abang ajar saya tayamum. Okey, contoh lah ya. Satu tempat tu debu tu habislah kering lah dengan basah. So sapu kita letaklah kat tangan kita di debu tu, lalu kita tipiskan sampai dia 3 kali. Tak bagi dia punya debu saja, sebab kita nak debu saja. Kita 1, 2, 3. So kita ratakan muka kita dengan debu tersebut. Sampai mutal kita ratakan muka, lalu kita ambil debu tapi kita ambil posisi tempat lain lah. Okey, sama. Kita ambil, lalu kita tipiskan dia. Lepas tu kita ambil daripada ujung jari hingga ke siku tangan belah kanan. So kita ambil tangan lain, debu lain kita tipiskan dia. So kita ambil yang tangan kiri pula daripada ujung jari tangan kiri hingga ke siku. Okey, faham? Okey. Okey, terima kasih bang. Sama-sama. Pasti kepada dua, iaitu sintesis dan penilaian. Yang mana sintesis ni adalah aras kognitif yang menggunakan belajar, menggunakan imajinasi dan pemikiran. Pemikiran belajar dengan mencantumkan unsur-unsur yang terdapat pada sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Itu adalah pengertian bagi sintesis. Manakala penilaian adalah aras kognitif yang mendaki pelajar melakukan penilaian, diskriminasi, memberi rasional dan menyatakan pendapat dan alasan-alasan tersendiri ataupun tertentu. Sebagai contohnya, Kau free hutang ni? aku free hutang. Hello, Assalamualaikum bang. Ya. Maaf ganggu ya. Saya nak tanya apa pendapat abang mengenai sistem pendidikan di Malaysia pada hari ini? Jawab ni. Okey. Sistem pendidikan, pendapat abang pada sekarang ni, sistem pendidikan ni abang ambil satu poin lah, iaitu silibus kepada semua pelajar. Yang mana silibus kan mempunyai 3 aras, iaitu sederhana, senang dan susah. Bagi abang, susah ni adalah sesuatu yang bagi membeban sikit lah untuk pelajar yang tidak memahami, tidak mempunyai pemikiran aras tinggi. So ia akan memberi kesan kepada guru-guru. Dia akan dipersoalkan kenapa pelajar ni terdapat markah yang tinggi, kenapa ni bla 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 bla. Oleh itu kita bagi pihak abang lah mengurangkan sikit beban pelajar daripada segi akibat tu, untuk mengurangkan sikit bagi Silibus tu. silibus tu. So budak-budak pun boleh menjawab soalan. So markah pun taklah teruk. So guru-guru pun taklah dipersoalkan. Itu lah saja pendapat abang. Itu je ya bang. Okey. Terima kasih. Sama. Okey, sekian itu sahaja daripada kumpulan kami yang membentangkan serba sedikit tentang tak sebelum berkaitan dengan kognitif, efektif dan psikomotor. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.